بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri PDPC Tasawuf Islam tingkat 5. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuki minggu yang ke-8, iaitu peranan pekerjaan. Peranan pekerjaan menurut Islam. Yang macam biasa, harapan saya para pelajar mempunyai buku teks Tasawuf Islam tingkat 5 dan buku kerja PDPC KSN Tasawuf Islam tingkatan 5. Untuk tajuk ni, pelajar boleh buka buku tersebut pada muka surat 10. Dan juga untuk sebagai rujukan tambahan, pelajar-pelajar juga boleh menyediakan buku nota lengkap eksplorasi A+ Tasawuf Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Hari ini kita nak belajar tentang peranan pekerjaan. Peranan pekerjaan menurut Islam. Dalam buku teks ni, pelajar boleh buka buku teks muka surat 7. Pertama, kita kena ketahui apakah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama, pelajar-pelajar selepas belajar ni, selepas mengikuti PDPC ini, harapan saya pelajar dapat menyatakan pengertian pekerjaan dalam Islam, menjelaskan dalil kewajipan bekerja menurut Islam, menyatakan tuntutan bekerja dalam Islam, menghuraikan matlamat bekerja, menyatakan kebaikan bekerja, menerangkan matlamat bekerja menurut Islam, menjelaskan ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam, menyatakan sebab mengapa Islam menggalakkan umatnya supaya bekerja, seterusnya melakukan perbezaan, membuat perbezaan antara kerja sendiri dengan makan gaji. Yang ke-10, menjelaskan kebaikan pekerjaan yang halal dan keburukan pekerjaan yang haram. Dan yang ke-11, menghuraikan kepentingan bekerja makan gaji kepada pembangunan negara. Silap ni. Menghuraikan kepentingan bekerja kepada pembangunan negara. Dan yang ke-12, menjelaskan kesan buruk pengangguran. Ini antara perkara-perkara yang perlu pelajar dapat apabila mengikuti PDPC pada kali ini. Yang pertama, kita nak lihat apa dia pengertian pekerjaan dalam Islam. Pekerjaan menurut Islam adalah satu usaha. Satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Dia merupakan satu usaha untuk mendapatkan wang dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Dalil kewajipan bekerja menurut Islam. Apa bukti, apa dalil daripada Al-Quran, firman Allah tentang kewajipan melaksanakan pekerjaan. Kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, surah yang ke-62. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ya, kemudian setelah selesai sembahyang, setelah selesai menunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 10. Jadi dalam ayat di atas, Allah menjelaskan kepada kita, kepada manusia, supaya segera mencari harta selepas mereka menunaikan solat. Ini bukti bahawa Islam menyuruh umatnya supaya bekerja. Khususnya pandangan Islam terhadap pekerjaan. Islam memandang pekerjaan itu sebagai sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pekerjaan merupakan satu cara untuk melahirkan semangat tolong-menolong antara satu sama lain. Yang ketiga, Islam telah menyediakan suatu peraturan yang terperinci bagi mengatur bidang pekerjaan yang dikenali sebagai sistem muamalah. Yang ketiga, pekerjaan dikira sebagai ibadat jika mengikut lunas-lunas syarak.
Yang keempat, pekerjaan merupakan satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap manusia. Ini pandangan Islam terhadap pekerjaan. Seterusnya, tuntutan bekerja dalam Islam. Bekerja merupakan satu tanggungjawab setiap individu bagi memenuhi keperluan peribadi seperti untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan tuntutan sosial seperti membangunkan ekonomi negara. Dan yang kedua, bekerja akan memudahkan umat Islam menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui harta seperti zakat, bersedekah dan menderma. Orang yang bekerja daripada mulia dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai orang mukmin dan suka bekerja keras dalam usaha mencari mata pencarian mereka. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Yang keempat, bekerja merupakan ibadat dalam Islam kerana orang yang bekerja dikira telah menunaikan satu keperluan fardu ain, iaitu menyara keluarga mereka. Ini yang pertama, bekerja menurut Islam. Mengapa kita bekerja? Antara matlamat bekerja menurut Islam ialah pertama untuk mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal bagi menyara diri sendiri dan keluarga. Matlamat bekerja menurut Islam. Pertama, untuk mencari harta yang halal bagi menyara diri sendiri dan keluarga masing-masing. Yang kedua, untuk membangunkan dan memajukan ekonomi diri, dan yang ketiga, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui pekerjaan yang halal. Dan yang keempat, untuk mengelakkan diri pada bergantung kepada orang lain. Seterusnya, ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan dalam Islam. Pertama, pekerjaan tersebut mestilah pekerjaan yang halal dan tidak melanggar peraturan syarak seperti melalui perniagaan yang halal. Yang kedua, pekerjaan yang tidak mengganggu ketenteraman awam dan tidak mencemarkan alam sekitar seperti bertani. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang ramai. Contoh sini seperti menternak. Yang keempat, pekerjaan yang tidak melalaikan diri daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri-ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Allah. Seterusnya, kebaikan pekerjaan. Apa kebaikan bekerja? Pertama, bekerja dapat memajukan diri seseorang dan keluarganya. Seseorang akan dapat memajukan dirinya sendiri dan keluarganya kerana seorang itu akan mendapat hasil daripada pekerjaannya untuk digunakan bagi memajukan diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, melalui bekerja seorang itu dapat hidup hasil dari titik peluh mereka sendiri tanpa perlu lagi meminta belas ihsan daripada orang lain. Dan yang ketiga, bekerja membolehkan seorang itu mendapatkan wang bagi mencukupkan segala keperluan hidupnya seperti untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dan melalui bekerja juga, seorang itu dapat membaiki taraf hidupnya dan dapat mengeluarkan dirinya daripada kadar kemiskinan. Ini antara kebaikan bekerja kepada seseorang. Seterusnya, kebaikan bekerja yang halal dan keburukan pekerjaan yang haram. Yang pertama, kebaikan kerja yang halal pada diri sendiri dan keluarga. Pertama, ia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia akan dipandang mulia dan menjadi teladan kepada masyarakat. Yang ketiga, kehidupannya akan menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Seterusnya, kebaikan pekerjaan yang halal kepada masyarakat. Masyarakat akan hidup dalam keadaan aman damai. Yang kedua, perpaduan dan semangat kerjasama dalam masyarakat akan menjadi lebih erat. Dan yang ketiga, masyarakat akan bertambah maju dan makmur. Seterusnya, kebaikan pekerjaan yang halal kepada negara. Ekonomi negara akan semakin berkembang dan semakin maju. Yang kedua, negara akan menjadi contoh dan ikutan kepada negara lain. Dan yang ketiga, pelabur asing akan melabur dalam negara tersebut. Seterusnya, keburukan pekerjaan yang haram kepada diri sendiri dan keluarga. Pertama, hidupnya tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia akan sentiasa dibenci oleh masyarakat. Yang ketiga, hidupnya akan sentiasa dalam ketakutan dan bimbang rahsianya akan terbongkar. Keburukan
pekerjaan yang haram kepada masyarakat pula ialah masyarakat akan berada dalam keadaan ketakutan. Yang kedua, akan berlakunya perbalahan dan pemusuhan dalam masyarakat. Yang ketiga, kehidupan masyarakat akan bertambah mundur. Kepada negara, pertama, ekonomi negara akan runtuh. Yang kedua, pelabur asing tidak berani untuk melabur dalam negara. Dan yang ketiga, negara akan berada dalam keadaan huru-hara. Apa syarat-syarat suatu pekerjaan menjadi ibadat? Ini antara syarat-syarat suatu pekerjaan menjadi ibadat. Pertama, pekerjaan yang halal. Sudah semestinya pekerjaan itu mestilah pekerjaan yang halal. Yang kedua, bekerja dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak menjejaskan hak orang lain. Yang keempat, mestilah bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dan yang kelima, mestilah mengimbangi antara urusan dunia dan urusan akhirat semasa bekerja. Sebenarnya, alasan mengapa kebanyakan orang lebih suka bekerja makan gaji. Yang pertama, kerana bekerja makan gaji tidak mempunyai risiko yang tinggi. Cukup bulan terima gaji sahaja, tidak menanggung risiko. Yang kedua, tiada ilmu dan kemahiran untuk bekerja. Ini alasan dia mengapa mereka lebih suka bekerja makan gaji, kerana mereka tiada ilmu ataupun tiada kemahiran untuk bekerja sendiri. Yang ketiga, pekerjaan makan gaji mempunyai banyak kemudahan dan kebajikan yang disediakan oleh majikan. Macam-macam kemudahan disediakan oleh majikan. Dan yang keempat, kerana mereka kurang yakin kepada kebolehan diri sendiri untuk melakukan pekerja sendiri, melakukan perniagaan dan sebagainya. Seterusnya, ciri-ciri pekerjaan yang halal. Apa ciri-ciri pekerjaan yang halal? Macam mana kita nak kenal pekerjaan itu pekerjaan yang halal? Pertama, pekerjaan itu mestilah halal di segi syarak dan undang-undang negara. Yang kedua, pekerjaan itu tidak mengganggu kepentingan orang lain. Yang ketiga, pekerjaan itu tidak mencemarkan alam sekitar. Dan yang keempat, pekerjaan itu tidak mengandungi unsur-unsur riba, unsur-unsur perjudian, penipuan dan rasuah. Ini antara ciri-ciri. Macam mana kita nak kenal pekerjaan itu halal? Tengok ciri-ciri dia. Maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal. Yang seterusnya, pekerjaan yang haram. Apa ciri-cirinya? Pertama, pekerjaan itu mestilah pekerjaan yang haram di sisi syarak dan undang-undang negara. Okay. Yang kedua, pekerjaan yang mengganggu kepentingan orang lain. Yang ketiga, pekerjaan yang merosakkan alam sekitar. Dan yang keempat, pekerjaan yang mengandungi unsur-unsur riba, judi, rasuah dan penipuan. Biasanya perbezaan antara makan gaji dan kerja sendiri. Ada dua jenis pekerjaan yang digalakkan oleh Islam, itu bekerja sama ada bekerja sendiri ataupun makan gaji. Apa dia bekerja sendiri? Bekerja sendiri ialah pekerjaan yang dilakukan oleh tuan punya suatu syarikat sendiri. Bekerja sendiri ialah tuan punya syarikat itu bekerja sendiri. Dia sendiri yang melakukan pekerjaan tersebut. Makan gaji pula ialah bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan upah ataupun untuk mendapatkan gaji. Apa perbezaan antara makan gaji dengan bekerja sendiri? Bekerja sendiri, produktiviti adalah atas tanggungan sendiri. Maju dan mundur syarikat itu bergantung kepada diri mereka sendiri. Tapi makan gaji, produktivitinya adalah ditanggung secara bersama. Semua orang bertanggungjawab. Yang kedua, bekerja sendiri akan menanggung risiko, untung dan rugi ditanggung sendiri. Untung, sama ada untung ataupun rugi, ditanggung oleh penguasa itu sendiri. Sedangkan makan gaji, untung dan rugi adalah ditanggung secara bersama. Bekerja sendiri juga bebas membuat keputusan sendiri. Manakala makan gaji, keputusannya adalah berdasarkan arahan daripada pihak majikan. Seterusnya, bekerja sendiri tidak terikat dengan masa, waktu dan tempat kerja. Tetapi biasanya pekerja makan gaji ini terikat dengan waktu. Bekerja sendiri akan mendapat kepuasan yang maksimum. Semua adalah berdasarkan kepada usaha mereka sendiri. Biasa puas. Tapi makan gaji biasanya dia tidak ada kepuasan bekerja sebab terpaksa mengikut arahan. Bekerja sendiri pendapatannya tidak tetap, manakala makan gaji biasanya pendapatannya adalah tetap. Sudah tetap disediakan oleh majikan. Seterusnya, kepentingan bekerja kepada pembangunan negara. Dengan bekerja kepada pembangunan negara, pertama, bekerja akan dapat menghasilkan produktiviti yang bermutu.
Kemudian yang kedua dapat menyumbangkan kepada perkembangan ekonomi negara. Yang ketiga dapat mengurangkan kadar kemiskinan negara. Yang akhir sekali, pekerjaan juga dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada orang lain. Tajuk yang seterusnya adalah kesan buruk pengangguran. Kesan kehidupan tanpa pekerjaan, kesan menganggur. Yang pertama, hidupnya dalam kesempitan dan tidak punya wang bagi memenuhi keperluan hidup. Yang kedua, kesan kepada diri sendiri juga akan dipandang hina oleh masyarakat kerana sering meminta-minta. Kesan buruk kepada masyarakat, pertama akan menimbulkan masalah sosial seperti melepak, berpelesiran dan gejala sosial yang lain. Yang kedua akan menimbulkan masalah jenayah seperti mencuri, menyamun dan sebagainya. Kesan buruk kepada negara, pertama akan merugikan sumber tenaga kerja kerana sumber tenaga yang sepatutnya dapat memajukan negara. Itu kepada negara. Menganggur ni akan merugikan sumber tenaga kerja. Yang kedua, kuasa membeli barangan keluaran negara akan berkurangan kerana rakyat tidak mempunyai wang. Macam mana kita nak mengatasi masalah pengangguran ni? Yang pertama, pihak kerajaan ataupun swasta mestilah memberikan peluang pekerjaan yang banyak kepada para belia dan penganggur di negara ini. Menyediakan peluang pekerjaan. Ataupun yang kedua, boleh memberi kursus kemahiran kepada para penganggur agar mereka dapat mencipta pekerjaan. Agar dapat mereka melakukan bekerja sendiri. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada penganggur tentang keburukan hidup tanpa pekerjaan. Ini antara cara-cara atau langkah untuk mengatasi masalah pengangguran dalam negara. Saya rasa kita telah mencakupi semua tajuk tadi dan pelajar-pelajar harapan saya pelajar dapat memahami tajuk kita pada hari ini. Sebagai rumusan, Islam sentiasa menggalakkan umatnya supaya bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Melakukan pekerjaan yang halal dianggap sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang malas bekerja akan dihina oleh masyarakat dan ketinggalan dalam arus pembangunan. Dan akhir sekali, pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat dapat menyumbangkan kepada pembangunan dan ekonomi negara. Ini rumusan apa yang kita pelajari pada kali ini. Dan sebagai penilaian, pelajar-pelajar boleh tekan link ini. Dengan sama juga kita. Tarik yang masuk ya. Baca, tarik, hantar jawapan. Salah, pekerja merupakan satu individu. Individu merupakan tanggungjawab setiap individu. Ini pelajar-pelajar boleh. Saya akan sediakan link ni di dalam ulasan. Pelajar-pelajar boleh muat turun, boleh print soalan bertulis. Saya juga akan sediakan link soalan bertulis ni. Saya boleh print dan jawab soalan ni. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Harapan saya pelajar telah memahami tajuk yang kita belajar ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat pada ini akan dikira sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Taala. Dan kita akhiri majlis kita, pertemuan kita ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.